Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 249 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan, iaitu 236 kes hasil ujian ART dan 13 kes hasil dari 429 ujian makmal RT-PCR. Perkara itu dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan kemarin. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala 2 kes sedang berada di kategori 4. Iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 30 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 141,836 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,052 kes. Iaitu 26 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,026 kes sedang menjalani pengasihan diri di rumah. Statistik terkini program vaksinasi kekal iaitu 57.2% bagi kanak-kanak dalam kumpulan umur 5 hingga 11 tahun yang telah mendapatkan dos pertama vaksinasi COVID-19 dan 8.3% juga telah mendapatkan dos kedua. Sementara itu, 66.3% rakyat dan penduduk negara ini telah menerima 3 dos vaksin. Sesi persekolahan secara bersemuka bagi semua pelajar termasuk yang berumur 5 hingga 11 tahun tanpa mengira status vaksinasi yang mengikuti pelajaran peringkat rendah kerajaan dan swasta serta sekolah agama dan pusat-pusat khas akan bermula Sabtu ini. Antara pengisian program yang akan disediakan sekembalinya kanak-kanak ke sekolah setelah lama menjalani pembelajaran dalam talian ialah sioknya ke sekolah. Menurut pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan, program tersebut akan meningkatkan lagi kualiti minda kanak-kanak dan menarik minat pelajar untuk lebih seronok dan bermotivasi untuk hadir ke sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama jelasnya menyediakan pendekatan whole school medication dan garis panduan serta langkah-langkah yang komprehensif bagi sekolah-sekolah melaksanakan pembukaan secara bersemuka di samping Business Continuity Plan BPC yang sedia ada. Pihak sekolah dengan sokongan dari dan nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan telah menyediakan SOP dan garis panduan yang perlu diikuti dan dipatuhi oleh setiap warga. Selain daripada itu juga, pelaksanaan pemeriksaan suhu badan, temperature check semasa kehadiran pelajar di pintu-pintu masuk, pihak sekolah juga telah menyediakan ring fencing strategi. Ini adalah kaedah yang disediakan untuk mengurangkan penularan pembunuhan penyebaran COVID-19. Berikutan penutupan sepenuhnya bangunan letak kereta bertingkat yang menempatkan terminal bas Bandar Seri Begawan. Tempat perhentian-perhentian bas baharu mula beroperasi kemarin di kawasan Jalan Kianggih dan Jalan MacArthur. Waktu operasi perkhidmatan bas-bas awam setiap hari bermula dari pukul 6 pagi hingga 8 malam mengikut laluan yang ditetapkan. Kemudahan perhentian bas awam yang baharu adalah hanya untuk perkhidmatan mengambil dan menurunkan penumpang sahaja. Sehubungan itu, orang ramai perlu sentiasa mengutamakan keselamatan semasa berada di perhentian-perhentian bas mengikut amalan-amalan terbaik. Hendaklah menggunakan laluan khusus bagi pejalan kaki semasa menyeberangi jalan raya, terutama sekali semasa menuju ke perhentian-perhentian bas. Mengamalkan sikap bertolak ansur semasa beratur menunggu bas dan memberikan keutamaan kepada penumpang yang lebih memerlukan. Dan menjaga kebersihan persekitaran dan prasarana kemudahan perhentian bas dari masa ke semasa. Dalam pada itu, Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menekankan kepada orang ramai supaya sentiasa mematuhi SOP COVID-19 dalam menangani pengawalan penularan pandemik.
Klinik pergigian di Hospital Penggiraan Muda Mahkota Penggiraan Muda Haji Al-Muhtadi Bila Tutong dan Klinik Pergigian di Pusat Kesihatan Berakas Lambak Kanan kini dibukakan, manakala Klinik Pergigian di Pusat Kesihatan Seria akan dibukakan pada hari Rabu 11 Mei 2022. Waktu operasi Isnin hingga Khamis dan Sabtu 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Para pesakit diperlukan untuk melakukan ujian ART sebelum sesi rawatan dimulakan dengan pemantauan pekerja kesihatan di Jabatan Perkhidmatan Pergigian. Manakala ujian swab PCR hanya akan dilakukan bagi kes-kes tertentu. Sementara perkhidmatan konsultasi bagi pesakit-pesakit pergigian melalui aplikasi WhatsApp masih diteruskan. Waktu operasi Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.45 petang hingga 4 petang. Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai agar jangan mudah terpedaya membeli produk suplemen kesihatan dan produk ubat-ubatan dengan iklan dan promosi yang berlebihan di laman media sosial yang tidak diketahui kesahihannya. Ini berikutan produk Linhua Qingwen dan Linhua Qingwen Jiaonang yang didakwa di laman media sosial boleh mencegah dan merawat jangkitan COVID-19. Produk Linhua Qingwen Jiaonang yang dikilangkan di China mengandungi ephedra. Penggunaan bahan ini dengan berterusan tanpa nasihat dan pengawasan dari pengawal perubatan yang berdaftar boleh mendatangkan kesan sampingan, antaranya sakit kepala, loya dan peningkatan tekanan darah. Setakat ini, Kementerian Kesihatan tidak ada mengeluarkan kebenaran atau pendaftaran bagi produk-produk tersebut. Pihak pembekal dan penjual diingatkan supaya tidak membuat sebarang dakwaan palsu atau mengelirukan. Kesalahan membuat tuntutan palsu atau mengelirukan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebuah syarikat dikenakan kompaun oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI atas kesalahan di bawah Peraturan 12 Peraturan Kawalan Bangunan Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda 2016. Syarikat DCH Auriga Borneo sendirian berhad dikenakan denda kompaun RM500 kerana memaparkan papan iklan tanpa kebenaran di kawasan skim Dana Kurnia Rakyat Jati Kampung Katuk B. Orang ramai dinasihatkan untuk memastikan syarikat pengiklanan yang dilantik mempunyai pendaftaran yang sah serta mana-mana papan tanda perniagaan atau papan-papan iklan yang dipaparkan di luar kawasan premis perniagaan hendaklah mendapatkan kebenaran. Sebarang maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang di www.abci.gov.bn.